Baik tuan-tuan, kita masuk dulu dalam, kita akan guna kitab Bahrul Mazi, jilid yang pertama, bab yang ke-62. Habis sebelum tu biasanya kita akan bincang tentang adab-adab menuntut ilmu. Tapi kita dah bincang panjang dah pasal raya, kita ganti adab-adab untuk ilmu tu dengan cerita tentang raya tadi ni. Yang adab ni kita akan bincang pada pertemuan kita akan datang sebab panjang. Baik. Bab ke-62, babu tarikul wudu'i min masjid dzakar. Bab meninggalkan mengambil air semayang dari sebab menyentuh zakar atau menyentuh kemaluan. Hadis ke-70, muka surat 220. An Talq ibn Ali an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudghatun minhu au bad'atun minhu. Daripada Talq bin Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dan tiadakah ia melainkan seketul daging daripadanya atau segumpal daging daripadanya. 316 persoalan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis tiada batal air semayang dari sebab menyentuh zakar. Demikian bunyinya. Ini dalil yang kata apa? Ustaz Muhammad, tak batal air semayang bila sentuh zakar ataupun kemaluan. Hadisnya an Talq bin Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudghatun minhu au bid'atun minhu. Riwayatkan daripada Talq bin Ali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bukankah zakar itu melainkan hanya seketul daging daripada tubuh atau segumpal daging daripadanya. Gitu itu. Jadi maka jika sekiranya batal wuduk dengan sebab menyentuhnya, nescaya batal pula menyentuh mana-mana bahagian tubuh. Dia tahu. Kalaulah pegang tu jadi batal, maka pegang tubuh badan pun batal jugalah. Pasal Nabi kata dia tu sebahagian daripada tubuh pun. Macam itulah lebih kurang. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripada at-tabi'in bahwasanya mereka ini tiada memikirkan batal wuduk daripada sebab menyentuh zakar. Dan ialah qaul ahli al-Kufah dan Ibnu Mubarak. Ni Ustaz Somad, ada sebahagian daripada mereka di kalangan Ustaz Somad ahli Kufah. Ahli Kufah ni penduduk Kufah. Kufah ni di Iraq. Dan juga pendapat Ibnu Mubarak yang demikian, yang dimaksud kata tak batal wuduk dengan memegang zakar atau memegang kemaluan. Ini pendapat mereka. Tapi kita faham dah, kita dah mengaji dah yang itu kan. Saya Muhammad pegang batal wuduk, dan dia merupakan pendapat jumhur daripada ulama. Tapi nak bahas supaya kita ngerti. Kita nak buat amal ni biar ngerti. Kan? Nak beramal biar ngerti. Baik, 317 masalah. 7 masalah menyentuh zakar terkumpul. Ada 7 pendapat semuanya tentang menyentuh kemaluan ni. Yang pertamanya, telah bersalah-salahan ulama pada masalah ini atas 4 qaul. Maksudnya ulama berbeza pendapat dalam isu ni, isu batal wuduk pegang kemaluan. Ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, tak batal wuduk menyentuh zakar. Ini pendapat yang tadi ni, Al-Kufah dan juga Ibnu Mubarak. Pendapat yang kedua, batal wuduk menyentuhnya. Yang ni pendapat jumhur ulama, termasuk daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, sunat mengambil wuduk dengan menyentuhnya. Pendapat ketiga, kalau pegang kemaluan, sunat ambil wuduk. Yang keempat, wajib atasnya wuduk jika disentuhnya dengan inginnya. Yang keempat, kena ambil wuduk kalau saja bersentuh, bukan tersentuh, saja sentuh. Faham tak ni? Beza tak dengan yang dua tadi? Beza lagu mana? Yang nombor 2 tu, sengaja ke tak sengaja ke? Itu dah batal, kena wajib wuduk.
Yang keempat ni, saja. Sengaja. Itu yang pertama. Jadi 4 pendapat. Yang kedua pula, pada menguatkan segala qaul yang 4 itu, qaul ni maksud pendapat. Pendapat ataupun pegangan. Adapun qaul yang mengatakan tiada batal wuduk dengan sebab menyentuh zakar itu, maka berpegang ia dengan hadis Qais bin Taub tadi ni. Masalah 216. Dan kerana bahawasanya ialah satu anggota daripada badan, maka tiadalah wajib dengan sebab menyentuhnya seperti hukum sekalian badan juga. Faham tak ni? Yang pendapat pertama tadi yang kata tak batal wuduk dia apa? Dia pegang pada hadis tadi ni. Bila Nabi kata apa? Bukankah dia sebahagian daripada tubuh badan kamu juga, sekadar seketul daging? Saudara Muhammad. Sekadar segumpal daging. Tu pegangan dia pada pendapat kelompok yang pertama yang mengatakan tak batal wuduk, pegang kemaluan. Dan ada pun orang yang berkata batal wuduk dengan sebab menyentuh zakar itu, berpegang pula dengan hadis Busrah pada masalah ke-309 yang lepas pula kita bincang. Apa hadis dia? Mari kita tengok. Hadis dia An Busrah, muka surat 217, hadis ke-69. An Busrah binti Safwan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Hasanun sahihun. Daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa ia menyentuh zakarnya, maka janganlah sembahyang sehingga mengambil wuduk ia. Itu dalil daripada batal wuduk bila pegang kemaluan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula suruh Nabi padanya itu ditanggung semata-mata atas wajib. Dan perintah yang dikatakan tadi ulama tu, ialah perintah tu ialah perintah wajib. Sebab perintah ni ada dua. Satu perintah wajib, satu perintah sunat. Dan ada pun orang yang berkata sunat wudu, apabila menyentuh zakar itu, maka menilik ia akan bahwasanya menanggung akan suruh Nabi pada hadis Busrah itu adalah suruh sunat sahaja. Orang yang kata sentuh kemaluan batal wuduk, sentuh kemaluan kemudian sunat ambil wuduk, juga berdalilkan kepada hadis yang sama, hadis Busrah tadi ni. Hadis Busrah tadi kata apa? Kalau sentuh kemaluan jangan pergi sembahyang, melainkan pergi wuduk dulu. Pendapat yang kata batal pegang hadis tu. Pendapat yang kata sunat pun pegang hadis yang tu. Cuma dia berpegang bahawa perintah Nabi itu perintah sunat, bukan perintah wajib. Faham tak? Faham tak? Boleh ya? Ini tuan-tuan, orang dah tolong masak kat kita ambil je. Kita ni tak reti nak istinbat hukum ni. Mana reti? Dia nak buat keluar satu hukum. Yang kata sunat tu pasal apa? Sunat tu tak mana? Mengaji usul fiqh. Usul fiqh. Pasal apa dia jadi sunat? Sunat dia pasal lagu ni. Ada hadis yang lain sebut lagu ni. Pasal apa kata wajib? Ada satu hadis yang lain pula kata lagu ni. Sandak kepada yang ni maka dia jadi wajib. Contoh basic nak tentukan benda tu sunat ataupun wajib, dia lagu ni. Kalau satu perintah daripada Allah ataupun daripada Nabi, ada satu hadis perintah buat demikian-demikian. Macam mana nak justify, nak tentukan hadis itu, perintah itu perintah wajib ataupun sunat? Tengok ada tak satu dalil yang lain yang menyebutkan tentang adanya azab meninggalkan benda perintah tu. Macam perintah sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut dalam Quran, aqimus salah dan sebagainya, perintah sembahyang. Muslimat. Ada tak Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain ataupun dalil-dalil Quran yang lain menunjukkan siapa tinggal sembahyang ada azab? Ada tak? Ada. Kalau ada, itu menunjukkan bahawa perintah ini perintah wajib. Faham tak ni? Ada satu perintah yang lain pula. Nabi SAW buat, Nabi SAW suruh. Tapi tengok ada dekat sana ada kata kalau tinggal benda ni dia ada azab. Ataupun tak ada azab. Tak ada. Kalau tak ada, perintah ni perintah sunat.
Sebab meninggalkan yang sunat tak ada azab, cuma tak ada pahala. Faham tak? Meninggalkan yang wajib, berdosa, ada azab dia. Ataupun benda sunat ni, tengok Nabi SAW buat, tapi Nabi SAW juga tinggal. Contoh Nabi ambil wuduk, dalam hadis-hadis tentang wuduk, ada para sahabat nampak Nabi basuh telinga, ada para sahabat nampak Nabi wuduk, Nabi tak basuh telinga. So, maksudnya Nabi pernah tinggal juga benda tersebut, maka perbuatan tersebut tiga perbuatan sunat. Buat boleh, dapat pahala, tinggal tak berdosa. Faham tak ni? Itu sebagai contohnya macam mana ulama. Tapi dia pandai lah. Dia kena cari hadis dia berkaitan, cari dalil, dia kata himpun, baru keluar satu hukum. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang ketiganya, telah berkata ulama Maliki, bermula hadis-hadis kita lebih sah daripada isnadnya daripada 6 jalan. Hadis-hadis yang dipegang oleh ulama-ulama mazhab Maliki, dia kata hadis kami itu lebih sah, lebih kuat daripada jalur sanad dia, daripada 6 jalan. Yang pertama kata Bukhari, Nasa'i, Yahya bin Ma'in, bermula yang lebih ashah. Ashah ni maksud lebih sah. Sah lagi tinggi pada sah, dia panggil ashah. Satu, pada bab ini ialah hadis Busrah, dan telah mengesahkan oleh Ahmad akan hadis Ummu Habibah, dan mengesahkan oleh Ibnu As-Sakan akan hadis Abu Hurairah. Kata Ahmad, Ali, Yahya dan Al-Madini, bermula Qais bin Talq itu tiada orang ambil hujah dengan hadisnya. Ni kata ulama mazhab Maliki. Dia kata apa? Hadis Basrah tadi yang kata kalau pegang kemaluan jangan pergi solat melainkan ambil wudu dulu. Hadis itu lagi kuat. Hadis itu lebih kuat. Pasal diriwayatkan oleh Salih Azman, Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Yahya dan bermula sebagainya. Disahkan pula oleh Imam Ahmad sebagainya. Tapi Salih Alaihi Muhammad, Qais bin Talq ini yang meriwayatkan hadis yang ke-70 ni, cerita tentang daging tu adalah kemaluan tu seketul daging aja, sekumpulan daging. Dia kata Qais bin Talq itu tiada orang ambil hujah dengan hadis dia. Hadis dia tak apa nak kuat, nak banding dengan hadis yang lagi satu. Sebab tu dia pun berpegang dengan pendapat batal wudu. Yang kedua, bahawa hadis kita ini lebih banyak riwayatnya kerana bahawasanya menaqal dia oleh jamaah daripada sahabat. Dan hadis orang yang mengatakan tiada batal wudu menyentuh zakar itu nakalnya seorang sahaja. Dia kata hadis kita hadis Busrah tadi ni yang cerita batal wudu, dia ambil wudu lain, pegang kemaluan ambil wudu lain tu, dia diriwayatkan oleh ramai perawi di satu Jumaah. Jadi kalau ramai-ramai tu dia jadi susah nak berbohong. Bukan ramai macam kita ni duduk sekali. Seorang duduk sini, yang seorang duduk sana. Nak bagi jadi kata semua nak berimpun untuk satu bohong macam tak kena. Susah. Tapi kalau seorang ni dia mungkin boleh berlaku kesilapan atas periwayatannya. Maka kekuatan pada jemaah. Yang ketiga, bahasanya hadis kita meriwayatkan dia oleh Abu Hurairah dan ianya telah Islam tahun perang Khaybar dan telah meriwayatkan oleh Busrah dan ianya telah masuk Islam tahun menang Mekah, dan Talq bin Ali telah menjadi utusan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar ia daripadanya, dan tiada batal air sembahyang menyentuh zakat itu pada awal Islam orang-orang. Kita yang meriwayatkan hadis itu lebih kuat pasal mereka ni orang-orang yang dah lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, segala hadis kita lebih sejahtera bagi yang ibadat. Ini pun di antara yang penting. Apa dia? Lagi sejahtera dengan maksud lagi selamat. Dia bagi keluar daripada khilaf. Kalau satu kata boleh, satu kata tak boleh. Yang mana yang lagi selamat? Yang lagi selamat kata tak boleh. Ambil yang tak boleh tu. Kalau dia batal pun tak apa, dia tak batal pun tak apa. Dua-dua pun selamat. Faham tak ni? Sentuh orang lelaki perempuan tu. Ni batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Yang mana selamat? Dia ambil wudu ke tak ambil wudu?
Pergi ambil wuduk tu lagi selamat. Pergi ambil wuduk. Dia panggil lebih sejahtera. Sama juga dengan pergi pegang kemaluan ni. Yang ni kata batal. Yang ni kata tak batal. Yang ni kata ambil wuduk. Yang ni kata tak ambil wuduk. Pergi ambil wuduk lah. Lagi selamat. Senang. Batal pun tak apa. Kalau tak batal, dapat pahala ambil wuduk lagi sekali. Settle masalah. Yang kelima, yahtamil, kemungkinan hadis orang yang mengatakan tiada batal wuduk menyentuh zakar itu bermaksudnya berlapik. Dan ialah yang zahir daripada hal orang yang ketika semayang. Dia kata apa? Boleh jadi tak dia kata? Kemungkinan. Yang kata pegang tak batal, dia tu sebahagian daripada tubuh badan dia tu pegang dalam keadaan berlapik. Nah ni, dia pakai kain. Pegang tak batal lah. Dia panggil apa? Kemungkinan. Dan yang keenam, bahawasanya hadis kita memberi faedah kerana bahawasanya memidah ia Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad akan seorang daripada satu ibadah kepada satu ibadah. Dan hadis mereka itu tiada memberi faedah kerana dia mengenepikan asal. Dia kata, untunglah kalau pegang hadis kita ni dapat dua. Sebab apa? Sebab Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dah ada wuduk. Kalau tak ni, pergi ambil wuduk dapat satu wuduk lagi. Paling tidak dah ada dua wuduk lah. Jadi jenayah ibadah bertambah lagi. Jenayah ibadah bertambah lagi. Tak rugi apa-apa. Yang keempatnya, apabila menyentuh zakar dengan tapak tangan, batallah wuduknya. Kerana bahawasanya ia menyentuh dengan alat penyentuh. Mana alat penyentuh kat tangan kita ni? Ni tangan ni. Tangan ni, tangan ni. Bah semua ni tempat dia panggil benda nak boleh untuk pegang lah. Tapi tang mana betul-betul dia pegang? Dia pegang betul tang mana? Tang perut ni lah yang tapak ni. Kot ni dia tak boleh nak pegang. Pegang aku guna kot ni. Dia pegang kot tepi pun tak boleh pegang. Yang pegang, yang alat pegang betul-betul yang duduk tang ni. Maka inilah tempat yang boleh menjadi batalnya wuduk. Kalau pegang itu, tak batal wuduk. Pegang kot ni, dia tak batal wuduk. Pasal dia tak kena pada alat pemegang dia. Kata ulama fiqah. Dia nak cara nak kenal dia, kita sebut dari itu, tak itu, dua tapak tangan. Tempat yang dia bertembung dua-dua ni, tentulah yang batal tu. Tempat yang melekat ni. Tempat melekat ni. Malu lelaki ke perempuan qabul dubur tu, yang kita sebut tu, tahu ni, tempat ni. Yang kelima, apabila menyentuh seseorang itu, seorang dia dengan perut jarinya, maka syak malik padanya dan telah memutus dengan batal wuduk oleh Ibnu Qasim. Dan ialah yang sahih dan bahawasanya ia alat penyentuh pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Inilah tapak dia. Inilah tempat dia. Tapak dia panggil apa? Tempat dia panggil alat penyentuh dia. Yang keenamnya, apabila menyentuh seseorang dengan perut lengan, pada Syafi'i tiada batal air semayang kerana bahawasanya ia bukan alat penyentuh pada ghalib, melainkan ghalib tu kebiasaan. Tanda tu elok. Kau jumpa dah tak tahu dah. Ghalib. Tapi kita orang Melayu pun sebut tu lah. Kita pun boleh sekali sebut tu boleh faham dah ghalib ni. Nah, ghalibnya macam itulah. Ghalib tu masuk kebiasaannya. Apabila menyentuh seorang dengan perut lengan pada Syafi'i, maka tiada batal air semayang kerana bahawasanya bukan ia alat penyentuh pada ghalib. Melainkan apabila mengiktibarkan lazat sentuh itu, maka batallah wuduk pada mazhab Malik. Dia kata, sentuh dengan lengan ni, tak batal wuduk. Pasal batal, ni bukan ghalib begitu. Tapi kalau dia memang guna yang ni untuk menyentuh dan dia berfungsi sebagai ni. Dia memang tujuan dia menyentuh, dia nak sentuh. Tapi nak sentuh tu, faham tak faham betul nanti. Dia dapat maksudnya itulah. Maka batal wuduk. Mengiktibarkan lazat sentuh tu. Yang ketujuhnya, apabila sentuh dengan belakang tangan, tiada batal wuduk pada Syafi'i. Belakang tangan tak batal wuduk. Dan tiada batal pada mazhab Malik, melainkan bahawasanya didapatinya lazat. Dia macam itulah. Faham lah. Jadi itulah keadaan dia. Kita boleh faham bahawa Salih Syamad, dia bawa kepada kita dalil lagi satu. Kod ada orang main bincang dengan kita nantilah. Hang duduk mana ni? Sampai raya pun tak balik ni. Kata kita. Aku duduk dekat tempat Darul Faizin, Pak Ustaz Jafri tu. Oh. Lepas tu Salih Muhammad sajalah nak sembang dengan hang ni. Hang kalau hang pegang kemaluan batal wuduk tak? Dia kata, oi, batal lah. Dia kata, hang
Mana tahu kata batal. Hang tak dengar ke ada sebuah hadis kata. Sebuah hadis tu kata apa? Kata kemaluan tu taklah. Melainkan dia semuanya seketui daging saja. Tu kan jadi dalil kata tak batal. Kita pun buat keluar hujah. Adapun terdapat dua hadis. Satu hadis daripada Busra, satu lagi yang hang sebut tadi ni, nama dia hadis daripada Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Adapun hadis ni tuan-tuan, adapun hadis ni abang dia, yang tadi hadis Busra tu dia lebih kuat pasal ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun hadis dia seorang-seorang saja abang dia. Faham ni? Dan jumhur ulama berpegang dengan pendapat yang ni, sedangkan hanya ada segelintir kecil ulama yang pegang yang ni. Ada gitu. Lepas tu dia pun tengah dengar kita. Kemah ya dah kemah. Ngaji kat mana? Ngaji kitab Bahrul Mazi. Tu insya-Allah. Baik, bab yang ke-63, bab tariqul wudu'i minal qublah. Bab pada menyatakan meninggalkan mengambil air semayang daripada sebab mengucup isteri. Saya Muhammad, cium isteri batal wudu ataupun tidak. Suami cium isteri, isteri cium suami. InsyaAllah tuan-tuan, saya Muhammad, yang ni kita akan sambung perbincangan kita ni pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah.